Kalau beristri dua seperti dunia, anak yang ampunya. Masuk kepada istri tua. Kanda sayang padamu, kepada istri muda, I say I love you. Wow! Nyanyi-nyanyi seram lah lagu ni nyanyi. Asal pula? Lagu ni jangan nyanyi lagu ni lah, dia badi tau. Nanti kan laki kita tiga pula. Ish, sensitif kak. Isu sensitif kak. No number 3 kak. No number 3 kak. Kita dah cukup bahagia dah kak. Nombor 2 ni, 1, 2 ni dah cukup senang dah. Kalau nombor 3 selalunya akan menjadi penghancur kebahagiaan kita. Ya betul. Ya. Assalamualaikum. Saya Suratman. Apa khabar penduduk-penduduk Kampung Kolesterol? Ni, saya nak bagi tahu. Saya ni di rumah isteri saya yang pertama. Tapi yang kan tak tahu, madu kesayangan dia, isteri saya yang kedua pun ada juga kat dapur tu. Tinggal siapkan sahur untuk kami sekeluarga. Jadi saya nak mengucapkan selamat bersahur pada semua penduduk Kampung Kolesterol. Saya pasti ada yang tersenyum, ada yang berkerut-kerut muka kan melihat apa yang dikongsikan itu. Dan inilah sebenarnya topik yang kami bawakan, kongsi kasih. Siapa yang tengok siri Kampung Kolesterol tu sebenarnya, dia memang akan rasa macam mana agaknya pasangan ni sangat-sangat harmoni. Betul. Boleh tidur sekali, boleh jadi kawan baik, boleh sama-sama buat kumpulan marhaban lagi dalam cerita Kampung Kolesterol tu. Dan saya kira banyak juga dalam kalangan penonton yang sebenarnya berkongsi kasih dalam keadaan yang positif dan juga harmoni. Okey, kita nak kongsikan topik kita hari ini bersama dengan individu-individu yang sememangnya ada pengalaman tentang berkongsi kasih ini. Kita nak persilakan hari ini, dah lama tak bersua secara fizikal, dalam talian saja. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi rindu dengan suara tu. wabarakatuh. Doktor sihat ya? Topik panas. Doktor sihat, alhamdulillah. Yang mana hari ini doktor pun nak kongsikan juga perkongsian doktor sendiri, menerusi pengalaman doktor juga doktor ya. Okey. Kita juga berbesar hatilah InsyaAllah. kita ada tetamu juga, sebuah keluarga yang bahagia, iaitu kita kenalkanlah Puan Sumayah Sulaiman, suaminya Abdul Rashid Zainal dan juga Siti Nur Jaafar. Kita kenalkan dulu Puan Sumayah yang di kanan. Betul? Yes, Itu Puan Sumayah dan juga Puan Siti yang di kiri lah. Alhamdulillah. Perkahwinan yang cukup harmoni, 21 tahun untuk perkahwinan yang pertama dan 15 tahun untuk perkahwinan yang kedua. Tapi sebelum kita nak berkongsi pengalaman, cerita tentang kongsi kasih ini bersama dengan tetamu-tetamu kita dalam talian, apa kata kita dengarkan dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita Ain pada hari ini. Silakan. Jom kita saksikan. Jika disebut tentang konsep poligami atau kehidupan bermadu, tentu sahaja setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Bagi wanita yang telah berumah tangga, pasti merasa berat untuk membenarkan suami mereka berkahwin lain. Bagaimanapun, bukan semua wanita beranggapan sebegitu, kerana ada juga yang menyifatkan hidup berpoligami sebagai suatu yang indah dan mereka juga dapat menyesuaikan diri dengan hidup berkongsi kasih. Malah ada dalam kalangan masyarakat tidak menjadikan status madu sebagai alasan untuk bersengketa, sebaliknya memilih menjadi rakan karib antara satu sama lain. Namun persoalannya, adakah mudah untuk berkongsi kasih dan mampukah suami bersikap adil dengan isteri-isteri dan anak-anak supaya tidak ada yang berkecil hati? Persoalan dalam laporan tersebut, adakah yang sanggup untuk berkongsi kasih dan adakah pula suami mampu untuk berlaku adil? Saya kira jawapannya dah pun terjawab dengan tetamu kita. Tetapi kita nak tanya lagi kepada Dr. Tengku Asmadi sendirilah. Doktor, kalau kita cakap tentang kongsi kasih ini topik yang cukup sensitif bagi golongan wanita. Saya kira jarang-jarang ada wanita yang sanggup untuk dimadukan ataupun bermadu, berkongsi kasih dengan orang lain. Tetapi doktor, dalam konteks hari ini kita lihat banyak pula konotasi yang lebih positif, yang mana ada isteri yang meminangkan bakal isteri baru untuk suami dan sebagainya. Kalau boleh doktor kongsikan bagaimana perspektif ini dilihat dalam satu konteks yang lebih berbeza, lebih positif dan juga lebih tenang. Silakan doktor.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, topik menarik, topik panas bagi setengah orang. Ya. Dan tetapi hari ini kita lihat daripada sudut pandang yang positif. Pertamanya sekali, kita kena faham apabila kita sebut kongsi kasih ni bukan macam kongsi barang, bukan macam kongsi kuih, Ya. bukannya macam kongsi harta. Yang mana kalau kita ada harta, kita berkongsi, maka harta tu akan berkurangan dari segi kalau ada 10 bahagi 2, seorang dapat 5. Betul? Tetapi kasih ni dia tak macam tu. Kasih ni kita kongsi, bukannya kita ada 100% kita kongsi, maka selepas itu dia jadi seorang dapat 50%. Tidak. Itulah sebenarnya rahsia Allah yang maha besar. Kalau kita ada kasih itu 100%, kita kongsi, setiap orang tu dia dapat 100% juga. Umpama kita lah, kalau kita ada 3 anak, kita kongsi kasih kita dengan 3 anak. Adakah bermakna secara tak langsung anak tu cuma dapat 30% orang? Tak. Anak pertama dapat 100%, anak kedua dapat 100%, anak ketiga dapat 100%. Begitu juga bila kita ni ada 2 keluarga. Keluarga pertama dapat 100%, keluarga kedua dapat 100%. Isteri pun sama, isteri pertama dapat 100%, isteri kedua dapat 100%. Itu yang kita kena ubah cara fikir kita, sebab selama ini bila sebut kongsi seolah-olah benda tu makin berkurang. Tetapi dalam bab hidup berumah tangga ni dia tidak berkurang. Ya, malah rezeki pun makin bertambah. Dan kita juga kena faham bahawa bila kita termasuk dalam golongan yang terlibat dengan kongsi kasih, kita ni sebenarnya adalah orang-orang insan-insan yang terpilih. Kita kena ubah cara fikir. Bila kena macam tu, kita kena faham bahawa kita ni adalah orang yang terpilih, sebab Allah dah janji dah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28-6, yang maksudnya apa? Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sebenarnya bila benda tu kena pada seseorang, benda tu sebenarnya Allah dah ukur dah. Orang ni boleh, orang ni sanggup, orang ni mampu. Jadi kita kena terima tentang apa yang Allah berikan kepada kita, sebab tak semua orang berdepan dengan cabaran yang sebegini. Kan? Ada orang ya, kita tengok mungkin dia nak tapi tak pernah dapat pun, sebab Allah tahu dia tak mungkin boleh pikul. Tetapi ada orang dia tak nak, tak rancang, tak apa pun, tiba-tiba dapat kat dia. Jadi sebab itu kita kena faham, kita insan terpilih, Allah tahu keupayaan kita, kemampuan kita, dan yang paling penting kita fikirkan apakah kebaikan, apakah hikmah yang boleh kita dapat daripada apa yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita itu tadi. Okey, doktor, jangan cerita semua sebab banyak lagi kita nak tanya kepada doktor ni sebenarnya sebentar lagi. Kita nak terus kepada keluarga bahagia ini, Fatin. Kita nak tanya kepada Puan Sumayah, yang mana kita tahu jodoh, ajal, maut semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Puan Sumayah sebenarnya membuka hati, memberi orang kata kebenaran dan juga izin kepada suami untuk berkahwin lain. Bagaimana sebenarnya boleh orang kata berbuat tindakan sedemikian? Okay, terima kasih kepada Fiza dan Fatih atas soalan tu. Jadi Alhamdulillah pada tahun ni dah masuk tahun ke-15 usia perkahwinan poligami kami. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Saya sebenarnya Alhamdulillah saya diberi faham bahawa sebenarnya poligami ini adalah satu amal soleh. Poligami ini adalah satu perkongsian yang baik untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saya untuk membuktikan keimanan dan kesyukuran kita, jadi Allah tu telah memberikan bermacam-macam nikmat dan kepada kita. Allah bagi kita oksigen, kesihatan, keimanan semua. Jadi seharusnya hidup ni, oleh kerana hidup ni pun satu assignment untuk membuktikan keimanan kepada Allah, maka saya terpanggillah untuk memulakan kehidupan poligami ni. Apatah lagi pada satu ketika tu saya berjalan ke rumah kawan saya dan kawan baik saya tu telah pun memulakan kehidupan poligami. Masya Allah, saya menjadi terinspirasi lah kan. Sebab saya pun
kita baca kitab bahawa poligami ni adalah amalan Rasulullah SAW dan para sahabat dan Abu Salihin, orang-orang soleh pada zaman dahulu. Dan banyak kebaikan. Mesti Allah bila syariatkan sesuatu tu banyak kebaikannya kan. Jadi kita tahu ada kebaikan. Jadi dari situlah saya rasa, ya Allah, aku perlu buktikan keimanan aku perlu buktikan kekurangan aku. Sebab fitrah manusia tu, fitrah wanita tu ingin disayangi, dilindungi kan. Betul. Oleh seorang yang suami dan itu tak akan tercapai kalau wanita tu tak berkahwin kan. Jadi pada masa tu alhamdulillah saya pun memang teringat pada kawan saya waktu tu Siti Nur ni kawan sepengajian sepatu Okey. Alright, Puan Sumaya. Kita hati budi dia alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Baiklah, Puan Sumaya, situasi yang berlaku pada Puan Sumaya ini tidak berlaku pada semua wanita ataupun isteri. Situasi yang sedikit berbeza. Kerana suami tidak minta untuk bermadu, tapi Puan Sumaya yang menyatakan hasrat supaya suami bernikah lagi satu. Untung Cik Rashid ya. Jadi Cik Rashid, mungkin Cik Rashid boleh kongsikan dalam tempoh kehidupan hubungan rumah tangga ketika itu yang tiada masalah, bahagia, mempunyai 4 orang cahaya mata. Apabila isteri menyatakan hasrat untuk mencarikan bakal isteri ataupun ingin mengizinkan Encik Rashid bermadu tanpa diminta ketika itu, bagaimana respon situasi Penerimaan 15 tahun dulu? Kalau boleh dikongsikan. Masya Allah, saya apabila di offer begitu saya sebut subhanallah. Jadi memang anugerah Allah lah kan. Jadi kalau kecil tapak tangan menyiru kita tak ada kan. Jadi apabila sebenarnya kami mempunyai matlamat yang sama kan. Jadi bila Sumaya berkongsi cerita tentang kawan dia belum berkahwin. Jadi kami rasa ini peluang yang baguslah untuk kita mewujudkan suasana ta'awun, tolong menolong di dalam sebuah keluarga. Cuma ada kebimbangan kan, risau sebab kita lihat situasi kebanyakannya yang harmoni itu kurang kan masa itulah. Tapi alhamdulillah bila kita melaksanakan dan rupanya saya bertemu dengan ramai golongan yang berpoligami dan mereka harmoni, termasuklah Dr. Tengku Asmadi kita kan. Dan jadi kita nampak bahawa syariat yang Allah sediakan untuk kita manusia ni sebenarnya sangat lengkap. Jadi kalau kesilapan bukan isu agama, bukan isu syariat, tetapi isu kita lah manusia kan. Kadang-kadang kita lebih kepada hawa nafsu. Itulah lebih kurang. Ya, betul. Encik Rashid, saya nak tanya juga, bermulanya Puan Sumaya menyuarakan hasrat beliau untuk mengizinkan berkahwin lain. Berapa agaknya tempoh masa keputusan setuju tu diambil? Mengira daripada aspek keadilan ataupun tanggungjawab dan sebagainya. Okey, alhamdulillah kita ada kefahaman kan tentang keadilan. Jadi kalau kita lihat keadilan seperti mana yang termaktub dalam Quran terbagi dua. Satu keadilan secara lahiriah, secara zahir. Satu lagi keadilan secara maknawi, kan itu kasih sayang. Jadi Rasulullah sendiri pun menyerahkan kepada Allah, tak mampu untuk meletakkan kasih sayang tu tepat 100%. Perumpamaannya sama sebenarnya seperti kita ni kan. Kita ada anak yang bijak, kita ada anak yang mungkin dia anak istimewa, anak yang bermasalah sudut pendidikan atau fizikalnya. Okey. Sayang tu tak sama. Baiklah. Kita nak tanya juga kepada Siti Nur Jaafar. Puan Siti, ketika menerima orang kata permintaan untuk dimadukan bersama Puan Sumaya, bagaimana agaknya penerimaan masa tu? terperanjat tak? Dipinang oleh walaupun kawan baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya proses dia lama lah. Kita pun panjang dalam masa yang lama. Jadi bila kita pendekkan cerita, bila Dr. Puan Sumaya dia tak beritahu dia SMS saja. Dia kata dia bagi gambar, dia kata lelaki itu adalah calon yang kita nak recommendkan untuk Nur, harap tak terkejut.
Jadi masa tu rasa macam apa jugalah kan. Tapi kita kembali kepada Allah, okey. Kenapa kita nak berkahwin ni? Kerana kita nak reda Allah. Jadi saya pun tahu arwah ayah terus cakap ini jodoh kau. Jadi alhamdulillah benda tu smooth je. Dia berjalan dengan lancar. Dan sebenarnya saya kalau nak cerita memang daripada keluarga poligami. Okay, arwah dia memang mak isteri kedua juga, dan saya tengok mak dan mak dia sangat baik. Ketika saya belajar dulu di luar negara, mak pernah ibu tiri pernah temankan mak tidur kat rumah. Jadi itu satu benda yang saya terinspirasi, dan saya masa form 4 pernah cakap dengan arwah ayah, saya nak bermadu lah. Itu saya cakap-cakap macam tu lah. Dan masa belajar di Jordan pun saya pernah sebab Dr. Semayah ni dia seorang yang sangat baik orangnya, tak pernah pun kecil hati ke dengan dia. Alamak, dah sebab pula. Masa tu saya terlintas alangkah baiknya kalau dia ni jadi madu. Sebab saya memang dah ada niat. Tapi dalam hati tak mungkin. Sebab dia bukan daripada keluarga yang begitu. Jadi saya pendam je lah. Tapi Allah tu maha tahu, Allah tu maha mengetahui apa yang ada di hati, dan Allah atur segala-galanya. Masya Allah. Ini kisah yang jarang-jarang lah kita jumpa kan, keharmonian sebegini, sebagaimana keluarga Encik Rashid dan isteri-isteri, dan juga Dr. Tengku dan juga isteri-isteri, ada keharmonian bermadu itu sendiri. Doktor, tadi apa yang Encik Rashid katakan, kadang-kadang kita ni sukarnya kita ni nak berhadapan dengan manusia kerana kata-kata manusia itu sendiri. Perkara ini halal dari sudut agama, tapi kadang-kadang manusia, orang sekeliling itu sendiri yang ada macam-macam persepsi-persepsi negatif, buruk dan sebagainya. Ini kerana kebiasaannya mereka yang bermadu ini sentiasa akan dianggap sebagai seorang perampas, seorang yang ingin menghancurkan rumah tangga orang lain dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di satu konsep ataupun perspektif lain pula, kongsi kasih ini juga banyak perkara-perkara positif kalau kita lihat seperti yang dikongsikan oleh Encik Rashid tadi. Silakan doktor. Okey, apabila kita memilih untuk hidup berpoligami, kita pertamanya sekali, kita tidak mampu untuk puaskan hati semua orang. Ya, semua orang ada mulut, dia boleh bercakap, dia boleh berkata. Dan kalau kita lihat, keluarga yang tidak berpoligami pun berdepan dengan caci maki, kata nista, fitnah, umpatan daripada orang. Jadi perkara itu adalah perkara sebahagian daripada hidup yang perlu kita lalui. Jadi oleh sebab itu, kalau kita fikir pula dari segi susah, kalau kita tengok mereka yang berkahwin seorang, monogami, yang tidak berpoligami pun, kehidupan mereka bukannya semuanya senang. Ramai pun yang kehidupannya tidak bahagia, bercerai-berai, penderaan, susah, nafkah tak cukup. Walhal dia tidak berpoligami pun. Jadi oleh sebab itu, kita tidak boleh ukur sama ada kita nak berpoligami ataupun tidak berpoligami dengan kata orang. Yang penting sekali, apabila perkara itu berlaku ke atas kita, kita ada pilihan. Pilihan kita nak derita ke kita nak bahagia. Kalau pilihan kita nak derita, maka kita boleh berkata, merintih, merungut, marah dan sebagainya untuk puaskan penderitaan kita. Kalau kita nak bahagia, maka kita mula fikir secara positif. Kita cari apa kebaikan, apa hikmah, apa makna semuanya ini, apa yang Allah nak didik hati kita, nak tarbiyah kita, apa yang Allah nak berikan kepada kita, apa yang belum kita lakukan untuk menemui kebahagiaan. Ya, jadi bila kita mula memikir sebegitu, maka minda kita, tindakan kita, respon kita akan mula terjurus kepada perkara-perkara yang baik-baik. Dan saya seringkali mengatakan, apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, kita lihat di hujung nyawa kita, kita nak macam mana pengakhirannya. Di hujung nyawa kita, kita nak pengakhiran yang bagaimana? Semua ahli keluarga fikir, penghujung pengakhiran. Kita nak pengakhiran yang bagaimana? Kalau kita nak pengakhiran yang bahagia, maka bahagia itu perlu dicari, perlu dilakukan, perlu diusahakan. Dan setiap perkara yang kita lalui pasti perlukan usaha dan perlukan pengorbanan. Susah biar sama susah. Senang biar sama senang.
ujian kita layari bahtera itu bersama, dan insya-Allah ya dengan kesabaran maka kita akan dapat kebahagiaan yang kita cari selama ini. Dan saya tak kata bahawa bila kita hidup berpoligami tidak pernah bermasam muka, tidak pernah bergaduh, tidak pernah bertengkar. Itu sebahagian daripada rumah tangga. Jadi oleh sebab itu yang penting bagaimana setiap fasa-fasa ujian, pertengkaran, pergaduhan membuatkan kita lebih memahami antara satu sama lain, lebih memaafkan antara satu sama lain, lebih bersifat tolak ansur dengan satu sama lain. Dan tanpa kita sedar, kita lalui bahtera itu setahun demi setahun, tak sedar pun. 15 tahun berlalu, tak sedar pun. Macam saya sendiri, saya dah pun berpoligami 18 tahun. Kan? Saya tak sedar pun 18 tahun itu berlalu sebenarnya. 18 tahun dah, doktor. Kan? Alhamdulillah. Saya kurang anak saya daripada Cik Rashid. Saya ada 9, 5 campur 4. Dia ada 9 campur 1. Dia lebih seorang. Alhamdulillah. Okey, bila kita cakap tentang konteks ini, kongsi kasih ini bukan sekadar berkongsi kasih antara pasangan suami dan isteri, tapi kongsi kasih antara anak-anak juga, seperti yang Dr. Tengku Asmadi katakan tadi. Ada 9 orang cahaya mata, Encik Rashid ada 10 orang cahaya mata. Saya nak tanya soalan ini kepada Puan Siti Nur. Kalau tadi kita lihat bagaimana isteri pertama, Puan Sumayah sendiri berlapang dada mengizinkan suami dan juga mencarikan calon isteri untuk suami. Puan Siti Nur, kadang-kadang apabila diletakkan sebagai isteri kedua, diberi rezeki sebegitu, ini yang menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat. Kadang-kadang bagaimana pembawaan diri. Sebab ada setengah orang kadang-kadang, kalau kita lihat hari ini, ada orang kata macam kadang-kadang isteri nombor 2 ni lebih sudu dari kuah, tidak menghormati isteri pertama dan sebagainya. Jadi bagaimana Puan Siti Nur sendiri dalam konteks kehidupan yang harmoni ni, boleh duduk serumah, seakan adik-beradik dan sebagainya, mengamalkan sikap bagaimana dalam hubungan rumah tangga itu sebagai isteri kedua? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kami ni oleh kerana saya ni isteri kedua, jadi saya tahu bahawa diri saya dan Sumayah juga tahu bahawa diri dia. Okey, sebenarnya apa-apa pun kita kena menjaga hati masing-masing. Maksud jaga hati tu, contohnya suami dia taklah tunjukkan kemesraan depan kita. Begitu juga dengan saya, contoh yang saya berikanlah. Okey. Dan untuk menjaga keharmonian, contohnya anak-anak, kita kena sayangkan anak-anak seperti anak-anak kita. Ustazah dia ada masa saya berkahwin, dia mempunyai 4 orang anak. Soleh masa tu baru lahir saja. Jadi saya anggap itu juga anak saya, bukan anak orang lain tapi anak suami. Bila anak suami, anak saya juga. Jadi masa mereka berdua belajar di UKM, mereka berdua duduk di Kajang dan saya tinggal di Kelang. Okey, alhamdulillah saya boleh jaga anak-anak kesemuanya masa tu. Dan 2019 menunaikan haji dan saya jaga sekejap dan kemudian saya dan suami ke Jordan. Masa tu abang yang jaga anak saya. Saya dikurniakan anak setelah 11 tahun perkahwinan. Masya Allah. Okey, itu dia Fatin. Banyak sebenarnya Sumayah ni dia sangat menjaga hati orang. Jadi Alhamdulillah. Dia yang lagi banyak jaga hati. Inilah apa? Silakan. Puan Sumayah ada sesuatu yang dikongsikan, silakan. Puan Sumayah ada sesuatu yang nak dikongsikan? Okey. Kalau alhamdulillah sepanjang perkahwinan kami ni, suami memberi didikan kepada kami bahawa akaklah madu itu sebahagian daripada diri kita. Jadi suka madu, sukalah kita, sedih madu, sedihlah kita, susah senang kita sama-sama. Jadi macam itulah kami dalam amalan poligami ni. Kita saling bekerjasama, berkongsi rasa. Kalau anniversary saya, Siti Nur hadiahkan giliran malam untuk saya. Begitu jugalah kami saling meraihkan antara satu sama lain. Alhamdulillah. Baik. Cuk. Saya angkat tangan nak tanya soalan ni. Silakan. Saya nak tanya soalan. Sebagai seorang wanita, kita ni secara lumrahnya kita ingin disayangi, dimanjai sentiasa, diberi perhatian. Sekarang ni perhatian itu
tu kasih sayang tu terpaksa bukan saja terbahagi dua, tapi juga dibahagi dengan anak-anak seramai 10 orang. Puan Sumayah, tidakkah pernah ada rasa kelumit, rasa cemburu? Apatah lagi apabila duduk serumah. Sebab cemburu tu perasaan manusia yang semula jadi, yang sukar nak dielakkan. Bagaimana tu Puan Sumayah? Okey, sebenarnya berkaitan dengan cemburu ni kan, saya suka nak sebut satu pernyataan. Allah uji kita dengan cinta sebab kita tersalah meletakkan cinta. Jadi sebenarnya dalam hidup ni, kita ni Allah hukum kita ni burung cinta Allah. Maksudnya cinta Allah tu nombor satu. Kita cinta macam mana pada suami pun, kita sayang macam mana pun pada madu kita, pada anak, tapi Allah tu nombor satu. Jadi bila kita faham hidup ni nak cari redha Allah, apa-apa utamakan kehendak Allah, insyaAllah di situ kita akan ketepikan kehendak nafsu. Kehendak nafsu ni memang sukalah kalau aku nak lebih, aku nak yang perhatian, aku semua tu. Jadi sebenarnya itu adalah keakuan sebenarnya. Kita kena didik diri kita, didik insyaAllah melalui proses didikan dengan minta kepada Allah, ya Allah, sepanjang kita hidup ni kita minta sentiasa dengan Allah, mudah-mudahan Allah pandu hati kita. Jadi di situ sedikit demi sedikit perasaan tu Allah akan cari. Baiklah. Baik, seronok saya dengar perkongsian daripada Puan Sumayah. Tapi ini ada satu perkongsian daripada rakan kita di Facebook, Zainur Atika Zainuddin, yang mana beliau mengatakan, Alhamdulillah saya isteri kedua dan baru berada dalam keluarga poligami nak masuk 3 tahun. Kerana PKP ni agak sukar kami nak bersama, berkumpul semua. Kakak Madu di Terengganu, saya di Kota Baru. Moga cepat-cepatlah boleh merentas negeri. Syukur sangat dilamar kakak Madu yang baik dan suami seorang yang penyabar. Bila kita saling faham, saling ikhlas, insya-Allah sangat mudahlah untuk suami berlaku adil. Okey, sebelum kita nak bersama dengan Dr. Tengku Asmadi untuk rumusan topik kita pada hari ini, kita nak tanya soalan kepada Encik Rashid dahululah. Encik Rashid, di penghujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada sesuatu juga yang nak dikongsikan kepada penonton kita, bahawa ada kalanya kalau kita cakap tentang bermadu, berkongsi kasih ini lebih mudah untuk diungkapkan, tetapi mungkin sukar juga untuk kita pikul dan galas tanggungjawab yang besar itu. Tetapi apa yang terus dilakukan oleh Encik Rashid dalam memastikan keharmonian rumah tangga yang dibina ini dapat terus kekal sampai akhir hayat nanti? Okey, sebenarnya kehidupan kita ni seperti kita berada di pentas, kan. Jadi kita bila berada di pentas, kita seolahnya kita ni berlakon. Kan? Allah dah aturkan skrip untuk kita, dah ada. Jadi kita bila skrip tu dah ada, kita kena follow skrip dan kita buat yang terbaik, kan. Jadi contohlah perkahwinan, kan, poligami atau monogami, kedua-duanya perkahwinan. Apa yang kita nak daripada kedua-duanya, kita nak bahagia. Sama monogami atau poligami, bahagia. Jadi kenapa kalau monogami kita boleh bahagia, kenapa poligami tak boleh? Jadi kita usahakan bersama. Jadi apa yang saya tanam dalam keluarga saya, kita nakkan keredaan Allah, kita nakkan kasih sayang. So apabila matlamat kita clear, jelas, kan? Jadi insya-Allah benda-benda yang buruk, kan, benda-benda yang menyebabkan mungkin bermasalah, bergaduh, kita boleh atasi benda tu. Sama saja. Dr. Tengku pun sebut tadi, kan, sedangkan lidah lagi tergigit, kan, sama je. Jadi akan berlaku sedikit konflik, tapi kita sebagai pengemudi, kan, sebagai nahoda, kita jelas perjalanan kita. Jadi saya membawa kapal saya ni, destinasi kita adalah akhirat. Destinasi kita adalah Allah. Jadi apabila jelas destinasi, insya-Allah, kan, rintangan tu kita insya-Allah boleh berjaya di insya-Allah. Baik, di penghujung perbincangan kita nak minta Dr. Asmadi lah untuk membuat rumusan berkenaan topik kita, kongsi kasih ni. Silakan Doktor. Baik, bila kita bercakap tentang poligami, kongsi kasih, memang kita tahu bahawa kehidupan yang sebegini memerlukan banyak pengorbanan dan kesabaran. Baik, bila kita sebut tentang pengorbanan dan kesabaran, sebenarnya kesabaran datang jika ada 3 perkara yang paling penting, iaitu bersyukur, redha dan lapang dada. Ya, bila kita banyak bersyukur, bila kita banyak redha, bila kita berlapang dada dengan apa juga yang datang, maka di situlah akan tercetusnya kesabaran. Jadi jangan kita minta sabar. Sebab apa kita jangan minta sabar? Sebab kalau iman kita bukan sekuat iman para nabi, iman para rasul, iman para sufi,
kita kalau kita minta sabar, ukuran kepada kesabaran itu adalah ujian yang ditimpakan kepada kita. Bermakna kalau kita tak tahan, kita minta sabar, besar lagi ujian, nanti kita kecewa. Jadi oleh sebab itu kita minta apa? Kita minta terus, minta kebaikan. Kan sebab tu kalau kita tengok doa yang paling afdal pun adalah doa meminta kebaikan di dunia dan meminta kebaikan di akhirat. Kan bukan meminta kesabaran, minta kebaikan. Jadi dengan minta kebaikan itu, maka Allah akan lorongkan pelbagai perkara-perkara yang membawa kita kepada kebaikan. Dan insya-Allah kita kena pandang bahawa poligami ini sesuatu yang positif. Bila datang kepada kita poligami, kita kena lihat bagaimana kita nak menjadikan kehidupan poligami ini sebagai satu contoh kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi melihat poligami daripada hanya sudut pandang yang negatif, daripada mungkin daripada sisi pandang drama-drama dan sebagainya, tapi lihat daripada sudut pandang yang positif. InsyaAllah. Baiklah, saya kira itu satu rumusan yang cukup lengkap melengkapkan topik perbincangan kita hari ini tentang kongsi kasih ini, yang juga dapat membuka mata dan juga minda penonton-penonton kita yang bahawa tidaklah kita harus melihat konsep kongsi kasih ataupun bermadu ini dalam konteks yang negatif saja, dan masyarakat juga harus faham tentang ini adalah jodoh ajal maut yang telah pun ditentukan oleh Allah. Tapi sebelum kita nak berehat seketika, ada satu soalan untuk keluarga Cik Rashid, Puan Sumayah dan juga Siti Nur. Kalaulah satu hari nanti Puan Sumayah dan juga Puan Siti Nur, Cik Rashid nak tambah lagi satu cawangan, dibenarkan atau tidak? Cik Tani, seronok Cik Rashid. sebenarnya kami progresnya mencari dari dulu lagi, tapi agaknya wanita ni dia takut bila sebut yang ketiga apa? Yang ketiga okey. no. Carikan yang ketiga. Dapat macam soleha. Okey, terima kasih kita ucapkan InsyaAllah. kepada semua tetamu kita hari ini, kepada Puan Sumayah, Cik Rashid dan juga Siti Nur Jaafar dan juga Dr. Tengku Asmadi atas perkongsian kongsi kasih ini. Senyum Dr. Tengku. Okey, terima kasih Jaga diri banyak-banyak. semua. Terima kasih semua, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita